Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini masih lagi kita membincangkan berkenaan dengan format kertas 2 bagi topik kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey. So, seperti mana yang saya sebutkan mengikut pengalaman lepas, kertas 2 bagi topik transformasi ini melibatkan 3 bahagian, yang mana bahagian pertama, okey, awak kena nyatakan imej bagi titik yang diberi di bawah transformasi sekian-sekian. Okey, itu dah settle. Kemudian yang kedua, bahagian yang kedua adalah awak kena agak ataupun dalam perkataan tepat memerihalkan, describe transformasi yang berlaku. Okey. Dan bahagian yang ketiga adalah mencari luas. Yang mana mencari luas ni saya telah ajar dalam kelas sebelum ini. Okey. So bahagian pertama dah selesai, iaitu menyatakan imej koordinat yang diberi di bawah transformasi tertentu. Hari ini kita akan pergi ke bahagian yang kedua. Bagi siapa yang terlepas bahagian pertama, boleh rujuk balik video yang saya telah share pada minggu lepas. Okey. Kalau ikutkannya hari ini dan esok kelas kita. Okey, tetapi esok adalah cuti hari Wesak, so tiada PDPR. Tiada PDPR, so off lah sehari. Jadi kita hanya berjumpa hari ini sahajalah. Harapnya sempatlah saya selesaikan topik ini. Ini masih lagi bahagian pertama, kita nak pergi bahagian yang kedua. Okey, bahagian kedua. Okey, bahagian pertama mencari imej apabila diberi gabungan transformasi. Bahagian kedua, memerihalkan. Mungkin perkataan baru bagi awak dan juga baru bagi saya. Memerihalkan ini in English adalah describe. Okey, describe. So kalau describe tu ramailah yang tahu apa maknanya. Memerihalkan transformasi berdasarkan rajah yang diberi. Sebelum itu saya kena ajar awak bagaimana nak memerihalkan untuk mendapat markah penuh. Okey, ada 4 jenis transformasi yang awak dah belajar, 3 di tingkatan 2, 1 di tingkatan 5. Okey, so cara memerihalkan dengan betul adalah untuk translasi. Okey, untuk translasi, untuk dapat markah penuh, translasi ada 2 sahaja markahnya. Okey, awak nyatakan translasi itu sendiri, dah dapat 1 markah. So bagi siapa yang tak boleh nak buat, nak boleh agak apa semua, awak letak je translasi, dah dapat dah 1 markah. Okey, markah yang kedua adalah pergerakan objek ke imej tu. 4 negatif 3 dengan betul. So ada 2 markah lah, awak nyatakan translasi, awak nyatakan pergerakan, 2 markah sahaja. Okey, awak nyatakan translasi sahaja pun dah dapat 1 markah. Okey, kalau awak tak buat yang seterusnya pun tak ada masalah. Cuma kekurangan markah lah. Okey, yang kedua adalah pantulan. Bagaimana nak dapat markah penuh pun sama, 2 markah sahaja di situ, iaitu 1 apabila awak nyatakan transformasi yang terlibat itu adalah pantulan. Awak tulis pantulan, dah dapat 1 markah. Okey, nak dapat markah penuh awak kena nyatakan ayat yang lengkap, iaitu pantulan pada garis apa? Pada garis apa? So ada 2 markah lah, pantulan tu sendiri 1 markah, pada garis yang dinyatakan tu pun 1 markah. Apa yang dimaksudkan pada garis X equal 5 tu? Ini contoh ya, ini contoh. Okey, pada garis tu bermaksud garisan pantulan, garisan tengah-tengah tu yang menemukan objek kepada imej. Garisan tengah-tengah ni. Ini kita panggil adalah garisan pantulan. Kena nyatakan nama garisan tersebut. So dapat 2 markah di situ. Okey, lagi 2 jenis transformasi menghasilkan 3 markah setiap satu. Menghasilkan 3 markah setiap satu. Okey, putaran. Putaran ada 3 markah. Kat mana markah yang diberi? Okey, apabila awak letakkan putaran, tulis putaran. Sebagai jawapan awak dah dapat dah 1 markah. Okey, kemudian awak nyatakan arah putaran beserta sudut. Arah putaran beserta sudut. Arah putaran ni bermaksud arah
lawan arah jam atau ikut arah jam mudah sahaja. Ikut atau lawan arah jam berserta sudut. Contoh pada yang ini adalah putaran 90 darjah lawan arah jam. Dah dapat lagi satu markah. Sekiranya dinyatakan dengan betul. Tak nak campur-campur bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak nak. Kalau tulis bahasa Melayu semua. Kalau tulis bahasa Inggeris semua. Tak nak campur aduk. Okey. So, markah yang ketiga bila dinyatakan pada pusat, nyatakan titik putaran tersebut. So, ada 3 markah untuk putaran sahaja. Awak tulis putaran, 1 markah. Awak sambung dengan 90 darjah lawan arah jam, 1 markah. Awak letak putaran 90 darjah sahaja. Tak dapat markah penuh. Awak hanya dapat 1 je lah putaran tu sendiri. Okay, 90 darjah tu kena buat ayat penuh dia ikut arah jam atau lawan arah jam. Kemudian diikuti dengan pada pusat 65. Pusat tu bermaksud tempat putaran itu berlaku. Macam ni lah putaran itu berlaku pada pusat 65. Okey, tu. Dan yang terakhir adalah pembesaran. Awak tulis pembesaran sebagai jawapan awak, dah dapat 1 markah. Okey, dah dapat 1 markah. Markah kedua, bila awak nyatakan, ini boleh sama ada terbalik, tak kisahlah. Awak nak tulis pusat putaran dulu, boleh. Awak nak tulis skala, faktor skala dulu pun boleh. Mana-mana satulah. Okey, asalkan ada, dapat markah. Okey, pembesaran 1 markah. Contoh yang diberi ni pada pusat. Pusat pembesaran lah. Awak dapat 1 lagi markah. Okey, pusat pembesaran ni tidak semestinya dalam bentuk koordinat. Mungkin dalam huruf. Ada huruf-huruf yang diberi di situ kena pada situ. So, nyatakan huruf pun boleh. Dan yang terakhir, dengan faktor skala 3. So, ada 3 markah untuk pembesaran, 3 markah untuk putaran, 2 markah untuk translasi, pantulan pun ada 2 markah. Awak tulis dengan betul, so awak akan dapat markah penuh. Awak tulis sahaja nama jenis transformasi itu pun dah boleh dapat markah 1. So, biasanya lah untuk cara memerihalkan ni 5 markah kebiasaannya. Minimum, paling kurang mesti awak dapat, mesti 2 lah. Awak nyatakan dengan betul 2 jenis transformasi yang terlibat. Okey, kita tengok contoh daripada soalan yang lepas juga. Okey. Okey, jom Ni kalau handout rujuk muka surat 6. Rujuk muka surat 6. Handout yang kedua tu. Rajah di bawah menunjukkan 2 titik C dan J dan 3 pentagon K, L dan M yang dilukis pada seatas cartes. Okey. Sekarang ni kita dah tak tengok titik C dan J lah sebab ini bahagian kedua. Kita tengok pada rajah pentagon itu sendiri. Okey. Jadi soalannya adalah, so ini semua kita dah tak guna pakai bila menghuraikan transformasi. Ini untuk soalan yang pertama tadi itulah. Okay, bila soalan kedua kita nak huraikan. Tetapi transformasi yang diberi ini boleh dijadikan sebagai rujukan untuk awak menulis, memerihalkan transformasi yang terlibat dengan tepat. Contoh kat sini kan ada translasi 2 negatif 1. So awak boleh gunakan contoh ini untuk tulis transformasi yang terlibat dengan lengkap. Mungkin sebelum ni awak tak tahu, ni translasi, awak tulis translasi saja. Tapi tak ingat macam mana cara nak tulis dengan penuh, dengan lengkap. Jadi dalam soalan tu boleh jadikan sebagai rujukan untuk awak. Okey, boleh jadikan rujukan untuk awak. Macam contoh nak translasi macam mana tulis? Translasi 2 negatif 1. So awak nampak dah situ. Pantulan macam nak tulis secara lengkap? Pantulan pada garis Y = 12. Tu dapat markah penuh. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat C. Itu macam mana nak tulis dengan lengkap. Cuma di situ tiada pembesaran. Tiada pembesaran. Biasanya proses memerihalkan bagi bahagian kedua ni transformasi kan dia akan terlibat 2 jenis transformasi. Contoh soalan kita ni WV. Bila WV, dia akan mulai dengan V dahulu. Okey, bagi siapa yang masih ingat, bila sebut WV, so transformasi yang terlibat dahulu adalah V diikuti dengan W. Okey.
Dan soalan SPM kebiasaannya berdasarkan pengalaman saya, transformasi yang kedua tu adalah pembesaran. Pembesaran. Transformasi yang pertama, dia akan guna pakai salah satu tu. Sama ada translasi, atau pantulan, atau putaran. Transformasi yang kedua, kebiasaannya adalah pembesaran. So, kena tahulah bagaimana nak memerihalkan pembesaran dengan lengkap dan tepat. Okey, kita balik semula kepada soalan ini. Okey. Okey, M ialah image. Yang warna biru tu, bukan warna biru. M yang pentagon yang besar itulah. Okey. Ialah image bagi K. Image bagi K tu seperti mana yang saya lorekkan warna biru itulah. Tu yang asal. Okey. Jadi M ialah image bagi K. K tu adalah objek dia. M tu adalah image di bawah gabungan transformasi WV. Okey, awak perhatikan di situ ada pentagon L satu lagi. Okey, di sini berlakunya dua jenis transformasi. Maklumat yang diberi pada awak adalah M itu adalah image bagi objek K di bawah transformasi WV. Bermaksud L tu pun salah satu image dia. Okey, kita tengok macam mana. Yang penting kena tengok, kena identify, kena kenal pasti yang mana satu objek mula dan image yang terakhir. Okay, berdasarkan soalan ini didapati K itu seperti mana yang awak nampak di skrin berwarna biru itu adalah objek. Okey, dia akan bergerak di bawah satu transformasi iaitu V. Okay, kan ada dua transformasi di sini kan. So dia akan gerak dahulu bawah transformasi V. Mana image yang terhasil? L yang berwarna hijau. So okay, K dia akan bergerak bawah transformasi V dapat image L yang berwarna hijau. Kemudian L tu yang warna hijau tu akan bergerak lagi sekali bawah transformasi W. Ada dua sini kan. WV. So V dahulu diikuti dengan W. So yang berwarna hijau tu akan jadi M yang warna merah. Tu pergerakan dia. So awak sekarang ni awak kena agak daripada biru objek ke image warna hijau ke image yang warna merah. Apa sebenarnya proses transformasi yang berlaku? Okay, kita tengok dulu satu-satu. Daripada objek warna biru dia jadi image warna hijau. Agak-agak awak daripada translasi, daripada pantulan, daripada putaran, yang mana satu yang akan berlaku dahulu. Seperti mana yang awak nampak tadi tu. Okey, seperti yang mana awak nampak tadi tu kan. Hijau ke merah. Hijau ke merah. Kan dia besar. So transformasi W tu sudah pastinya adalah pembesaran. Sudah pastinya pembesaran sebab dia besar. Ataupun dia makin kecil. Either one lah. Okay. Jadi kita tengok, kita kena agak. Daripada objek yang berwarna biru, dia jadi image yang berwarna hijau. Transformasi apa yang berlaku? Okay, kalau kita tengokkan di situ, dia terbalik. Bila terbalik, proses pantulan telah berlaku. Pantulan telah berlaku. Okay. So, transformasi V adalah pantulan. Bila awak tulis saja pantulan, so alhamdulillah awak dah dapat markah di situ. Pantulan. Okey, tapi kita nak dapatkan markah penuh. Macam mana kita nak dapatkan markah penuh? Kita kena cari garisan pantulan. Kena cari garisan pantulan. Macam mana kita nak cari garisan pantulan? Kita cari yang tengah-tengah. Okey, contoh dua bucu tu saya sambungkan. So daripada dua bucu tu didapati ada 4 petak. Kan 4 petak. Kita bagi dua lah. Kita nak cari tengah dia, garisan tengah dia. Dengan lain perkataan, kalau awak lipat objek biru tu bertindan dengan objek hijau. Okey, kita cari tengah dia. Kita ambil pembaris. Ingat, cuba tengok tu. Nombor 4 pada pembaris. Okey, nombor 4 pada pembaris ni. Bertindan. Garisan nombor 4 pada pembaris bertindan
pada garis merah yang di bawahnya untuk membentuk 90 degree, sudut 90 darjah. Bila dah jadi macam tu, pastikan dulu titik tengah dia tu ada 4 petak, tengah-tengah mestilah 2-2. So situ tengah dia, dan buat satu garisan. Macam tu. Okay, buat satu garisan macam tu. So, kita dah dapat lah. Itulah garisan pantulan. Itulah garisan pantulan. Sekarang ni kita kena pasti apa nama garis tersebut. Okay, apa nama garis tersebut. So, kita tengok garisan itu kena pada x-axis, paksi X. Okay, kena pada paksi X, nombor 8. Paksi X nombor 8. Jadi, secara tak langsung sebenarnya garis itu adalah garis X sama juga dengan 8. Mudah saja. Tengok garis tu kena pada paksi X ke paksi Y. Kalau dia kena pada paksi X, tengok nombor dia. Nombor berapa? Nombor 8. So, X equal 8. Kalau sekiranya garisan yang dilukis itu kena pada paksi Y. Okey, jadi Y lah. Tengok nombor yang kena. Contoh nombor 12. So, garisan tersebut adalah Y equal 12. Mudah sahaja. Okey, so untuk dapat markah penuh, kita dah tahu nama garisan pantulan itu adalah X equal 8. Kita masukkan pada transformasi V. Okey, so transformasi V adalah pantulan pada garis X equal 8. Harap-harap semua clear berkenaan ini. Okey, settle yang pertama. Awak tulis pantulan sahaja pun dah okey. Cuma jangan terbalik. Okey, jangan terbalik. Kita tahu bila dia bagi gabungan transformasi WD, mesti V mula dahulu. Jangan terbalik. Kalau awak letak terbalik, walaupun awak tulis itu pantulan, itu pembesaran, tak ada markah untuk awak sebab salah label. Okey, salah label. Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, dah settle yang pertama. Yang kedua pula iaitu gambar rajah hijau ke gambar rajah merah. Kita tahu, tengok situ pun dah tahu itu adalah pembesaran. So, transformasi W adalah pembesaran. Okey, kita nak dapat markah penuh ni. Macam mana? Macam mana kita nak dapat tulis dengan lengkap untuk pembesaran? So, pembesaran ni kena ada faktor skala. Kena ada pusat pembesaran. Dua lagi kena ada. Tapi sekiranya awak letak juga pembesaran sahaja tanpa detail yang lain pun dah dapat markah 1. Tapi tak dapat markah penuh lah. Okey. Jadi kita ukur, kita cari faktor skala iaitu berapa kali dia besar. Dah ajar dah sebelum ni. Macam mana nak cari faktor skala? Ukur panjang objek. Yang hijau tu objek ya, ada 3 petak. Ukur panjang image, ada 6 petak. Mesti ukuran yang tempat yang sama ya, jangan berbeza-beza. Jadi image bahagi dengan objek, iaitu merah bahagi hijau. 6 bahagi 3 dapat 2. Jadi kita tulislah. Transformasi W adalah pembesaran dengan faktor skala 2. Dah tambah dah markah awak 1 lagi. Okey. Kemudian yang seterusnya, dah dapat faktor skala, dah dapat jenis transformasi, cari pula pusat pembesaran. Bagaimana nak cari pusat pembesaran? Sambungkan semua titik-titik yang sama. Tengok dia kena pada kat mana. Okey, contoh. Okey, contoh. Okey, saya sambungkan. Titik mana tu yang kena tu cikgu? Dia ada 2 titik lah di situnya. Okey, titik ni disambungkan ke titik ni. Okey. Jadi titik ni sambung titik ni. Jadi nampak macam sama lah. 2 titik sepadan. Okey. Kemudian, satu. Okey, sambungkan titik-titik lain sekali. Yang tu sambung. Yang itu sambung. Yang itu sambung. Ingat ya. Titik ini, bucu ni sama dengan bucu ni, sambung. Bucu ni sama dengan bucu ni. Bucu ni sepadan dengan bucu ni. Sambungkan semua, so didapati dia bertembung pada satu titik sahaja iaitu pada nombor 14. Itu kita panggil titik pembesaran. Jadi cara nak menulis, okey. Jadi transformasi W adalah
pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat 14, 0. So bacalah dengan tepat titik yang awak dah jumpa itu tadi. Okey, selesailah untuk bahagian kedua, 5 markah. Okey, 5 markah. Okey, yang ketiga, ini saya dah ajar dah sebelum ni, mencari luas kawasan. Okey, macam mana nak cari luas kawasan? Ini bahagian ketiga. Markah pun antara 2 atau 3 sahaja. Okey, contoh soalan yang sama tapi yang bahagian ketiga lah. Diberi K, tengok K yang tadi tu, K tu warna apa? Warna biru. K tadi tu warna biru. Ini tak ada warna lah. Okey. Mewakili luas kawasan 12 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang diwakili M. Ingat, K tu apa, M tu apa? K tu adalah objek. Okey, K tu adalah objek. Ni kan. Ni. M ialah image bagi K. So, kesinambungan soalan tu lah. Kesinambungan soalan. Jadi, K tu adalah objek, M tu adalah image. So, macam mana cari luas kawasan? Ada formulanya dan diberi masa exam. Okey. Tu luas. Nak mencari luas image adalah K kuasa 2 darab luas objek. Okey, tengok 12 meter persegi tu mewakili luas image ke luas objek? K tu adalah objek. So, 12 tu mewakili luas objek. Okey, K kuasa 2. K kuasa 2 tu apa benda? K tu apa dia? K tu adalah faktor skala. K tu adalah faktor skala. So, yang kita buat tadi tu faktor skala dia berapa? Kita tengok balik. Faktor skala dia 2. Okey, bagi siapa yang lupa, okey, mudah sahaja kira. Contoh saya ambil yang ini. Ini 2. Ini ada 4. So, 4 bahagi 2 lah. Image bahagi objek. Faktor skala K ni adalah image bahagi objek. Macam tu. Okey, jadi 4 bahagi 2, 2 kuasa 2. Okey, selesaikanlah. 2 kuasa 2, 4. 4 darab 12, 48 meter persegi. Macam tu. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ya, itulah bentuk soalan SPM yang lepas-lepas. So, saya beranggapan bentuk soalan ini juga yang akan keluar masa exam nanti. Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada. Okey, saya bagi yang terakhir, bahagian terakhir bagi topik ini. Ada sedikit saja lagi iaitu teselasi. Okey, teselasi. Mana teselasi saya? Okey, sekejap saya share dulu dengan awak. Okey, apa yang dikatakan sebagai teselasi? Saya beranggapan soalan untuk topik ini keluar di paper 1 lah, kertas 1 ABCD. Jadi kita tengok dahulu.